marilah terima kasih. Pada malam ini marilah pada malam ini saya ingin mengganti Ustaz Mahmudin kerana dia ada urusan pada malam ini. Pada malam ini marilah sama-sama kita menghayati berkenaan tajuk dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik adalah dosa yang tidak, manakala seseorang itu mati di atas kesyirikan, mati di atas kekafiran, maka Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosanya. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa syirik, dan Allah Ta'ala mengampun dosa selain daripada syirik. Dosa syirik Allah Ta'ala ada ampun. Dosa selain daripada syirik Allah Ta'ala ampun bagi sesiapa yang dikehendaki. Jika sekiranya kalau dia syirik, dia menyekutukan Allah Ta'ala, sebelum dia meninggal dunia, dia bertaubat daripada syirik. Maknanya dia mati di atas Islam, di atas tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala terimalah taubat. Yang tak terima taubatnya mati di atas kekafiran, mati di atas kesyirikan. Yang dimaksudkan Allah Ta'ala tak ampun dosa syirik, orang yang mati di atas kekafiran, Allah Ta'ala tak ampun dosa. Kalau orang itu syirik di atas dunia, orang itu kafir di atas dunia, dekat-dekat nak mati, dia bertaubat daripada syirik, masuk Islam, maka Allah Ta'ala terima taubat. Bagaimana Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahu ma qad salam. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir, jika mereka berhenti daripada syirik, daripada kafir, daripada syirik, menyekutukan Allah Ta'ala, diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Mana orang kafir yang masuk Islam, dosanya seperti mana dia ni seperti bayi yang baru dilahirkan. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Kalau orang murtad adalah, kalau orang Islam kemudian murtad, kemudian dia masuk Islam balik, murtad setahun ataupun murtad 5 bulan, kemudian dia masuk Islam pula, dia kena ganti habis. Tak kira dak mata bayi dah. Mana semayang yang ditinggalkan pada ketika murtad, puasa yang ditinggalkan pada ketika murtad, bila dia masuk Islam, dia kena ganti habis puasa yang ditinggalkan pada ketika dia murtad. 5 bulan, mana sebulan dia tinggal puasa, sebulan dia kena ganti pada ketika dia masuk Islam. 5 bulan dia tinggal semayang, 5 bulan dia kena ganti pada ketika dia masuk Islam. Tak sama dengan orang kafir masuk Islam. Dan Allah Ta'ala mengatakan, buktinya Allah Ta'ala kata orang yang mati di atas kekafiran masuk neraka. Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quranul Karim, Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati ajma'in khalidi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Mana Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mati dalam keadaan mereka itu kafir, mati dalam keadaan kafir, bukan mati di atas Islam, bukan mati di atas mengucap 2 kalimah syahadat. Mereka itu, kata Allah Ta'ala, mereka itu mendapat laknat, mendapat kutukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kutukan daripada malaikat, mendapat kutukan daripada manusia, mendapat kutukan daripada manusia semuanya. Dan Allah Ta'ala kata mereka kekal, tak ada cam masuk syurga. Kalau ada orang buat dosa, dia ada cam masuk syurga, dia diazab di dalam neraka
beribu-ribu tahun ke, 10,000, 30,000 tahun ke, disucikan dosa di dalam neraka. Lepas suci dosa di dalam neraka, barulah boleh masuk syurga. Tapi orang syirik, orang kafir, khalidina fiha, kekal di dalam neraka selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul azab, tidak direngankan daripada mereka azab. Maksudnya tak ada ringan, berat semua, alih keberat semua azab kepada orang yang kafir yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Wala hum yunzarun, dan tidak ditangguh-tangguhkan azab kepada mereka. Syirik ni ada dua, ada syirik yang nyata, syirik yang nampak dengan mata kepala kita, seperti sembah berhala, sembah tokoh. Etikot pegangan dia mengatakan ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Seperti Kristian, orang Kristian yang menganggap pegangan dia mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Ada Tuhan ayah, ada Tuhan mak, ada Tuhan anak. Itu syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang kafir Mekah, musyrikin yang menyembah berhala, yang menyembah berhala, yang mengatakan sembah berhala menjadikan perantaraan berhala dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syirik yang tersembunyi, ada syirik yang nyata seperti sembah berhala, sembah tokoh. Yang kedua, syirik yang tersembunyi, seperti mengatakan pegangan dia mengatakan seperti obat demam ataupun obat ni boleh menyembuhkan, berkuasa menyembuhkan penyakit, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik juga. Tapi setakat cakap dengan mulut, apa obat ni boleh sembuh penyakit, obat ni sembuh boleh penyakit demam, itu dah apa? Pegangan di dalam hati, i'tiqad di dalam hati, Allah Ta'ala yang menyembuhkan penyakit dengan sebab obat ni. Kalau dia i'tiqad di dalam hati, pegangan di dalam hati, obat ni berkuasa yang menyembuhkan penyakit, bukan Allah Ta'ala, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun dia i'tiqad, pegangan dia seperti makan nasi, seperti makan nasi ni, makan ayam ni berkuasa, nasi ni berkuasa mengenyangkan perut dia, bukan Allah Ta'ala yang mengizinkan nasi itu boleh kenyang perut kita. Maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia pun, kalau dia setakat cakap dah apa, setakat dengan mulut dah apa, tapi dia i'tiqad, pegangan dalam hati tu tak betul dah. Kata nasi yang berkuasa mengenyangkan dia, bukan Allah Ta'ala yang mengizinkan, yang memberi kuasa kepada nasi itu mengenyangkan dia. Yang seterusnya ada lagi seperti api, dia i'tiqad, pegangan dia mengatakan api itu berkuasa membakar rumah, membakar pokok kayu, membakar benda-benda, membakar pohon kayu, pokok kayu ke apa-apa bangunan ke. Api itulah sendiri yang berkuasa membakar, bukan Allah Ta'ala memberi izin kepada api itu boleh bakar ni, boleh bakar ni. Maka kalau i'tiqad gitu, kalau i'tiqad api itu yang berkuasa sendiri boleh bakar benda, pokok kayu, pohon kayu, maka dia telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab disebut di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, Allah Ta'ala berfirman kepada api tidak ada kuasa. Allah Ta'ala kata kepada api, kunu bagdan wassalaman ala Ibrahim, jadilah kamu api sejuk dan selamat sejahtera ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sejuk, duduk dalam api dalam keadaan sejuk, duduk rasa panas pun, duduk rasa hangus pun, duduk terbakar pun Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan api tidak berkuasa menghanguskan orang, tidak berkuasa menghanguskan pokok, tidak berkuasa menghanguskan rumah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik yang kita dah nampak. Dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyebut di dalam kitab Az-Zawajir An-Iktirafil Kabair, antara jenis-jenis kufur dan syirik. Jenis-jenis kufur dan syirik ni banyak. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kalau orang itu berazam untuk nak jadi kafir, dia bertekad di dalam hati untuk nak jadi kafir pada masa yang akan datang,
Ikan buat aku nak berazam, nak bertekad dalam hati aku, nak berazam dalam hati aku nak jadi kafir tahun depan. Azam dia tu jadi kafir selalu. Kalau dia nak berazam nak jadi kafir tahun depan, jadi kafir selalu pada ketika dia berazam. Boleh jadi lewat main-main bab kafir, bab jadi bab kekufuran ni. Kalau dia nak berazam nak jadi kafir lepas isyak, jadi kafir selalu masa dia bercakap tu. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ataupun dia bertaklid dengan lidah. Kalau aku dah boleh satu pekerjaan ni, kalau aku dah boleh suatu pekerjaan kat luar negara tu, aku nak jadi kafir. Dok nanti boleh dak boleh kerja kat luar negara jadi kafir selalu. Dak boleh kerja luar negara ataupun boleh kerja luar negara jadi kafir selalu masa ketika dia bercakap, ketika dia bertaklid dengan lidah itu. Seterusnya ataupun bertaklid dalam hati, bukan bertaklid dengan lidah, bertaklid dalam hati pun tak boleh. Bertaklid dalam hati, kalau aku tak boleh dalam hati dia bercakap-cakap, kalau aku tak boleh kerja di luar negara, aku nak jadi kafir, nak keluar daripada agama Islam. Jadi kafir selalu ketika dia bercakap itu. Ataupun dia bertaklid, mana dia cakap bertaklid dengan lidah, dengan percakapan dia dengan perkara yang mustahil pada akal. Benda tu mustahil pada akal. Seperti batu. Batu tu mustahil pada akal, boleh gerak, boleh nyawa. Tapi dia kata kalau batu tu ada nyawa, boleh gerak, aku nak jadi kafir. Dan nanti batu tu gerak ada nyawa, jadi kafir selalu. Tak kira batu tu gerak ke tak gerak ke, bercakap gitu tu boleh menyebabkan jadi kafir. Ataupun ulama mengatakan di antara perkara menyebabkan seseorang itu keluar daripada agama Islam, seperti orang yang i'tiqad pegangan dia mengatakan qadimal alam. Alam itu sedia kala, tidak ada alam ini, tidak ada Tuhan yang menjadi. Seperti puak etis, puak falsafah, puak etis yang pegangan dia mengatakan alam ini terjadi dengan sendiri, bukan Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini. Maka pahaman ini kafir, sesat, keluar daripada agama Islam kalau ada orang Islam yang berpahaman seperti ini. Seterusnya ulama mengatakan ataupun orang yang menengkar, menafikan sifat yang tetap bagi Allah Ta'ala. Sifat itu sabit, wajib bagi Allah Ta'ala, sabit tetap bagi Allah Ta'ala, tapi dia menidakkan sifat itu bagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti menetapkan, awak menafikan sifat ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia kata Allah Ta'ala tahu sikit-sikit je. Allah Ta'ala tak tahu habis. Allah Ta'ala tidak maha mengetahui segala makhluk dia. Mana tak tahu habis. Tak tahu habis apa yang ada di langit dan di bumi ni, tak tahu habis. Allah Ta'ala tahu sikit-sikit je. Seperti orang kata dia ni ada pokok kayu. Pohon duku. Dalam kebun dia ada pohon duku 20 pohon. Lalu dia mengatakan Allah Ta'ala tahu sikit-sikit je. Allah Ta'ala tahu bahagian rating-rating, bahagian dahan-dahan gitu je. Bahagian dahan-dahan, bahagian besar-besar gitu je. Bahagian rating-rating Allah Ta'ala tak tahu. Daun-daun kat pokok duku tu Allah Ta'ala tak tahu. Itu perkara percakapan gitu boleh menyebabkan jadi kafir, keluar daripada agama Islam, sebab dia menidakkan sifat maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata dah di dalam Al-Quran, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala tahu belaka segala yang ada dalam dirimu, apa yang kamu sembunyikan, apa yang kita sembunyikan, Allah Ta'ala tahu belaka. Jangan kata Allah Ta'ala tak tahu gitu. Tu kalau kita i'tiqad pegangan sebegitu boleh menyebabkan rosak akidah kita. Seterusnya di antara perkara yang menyebabkan keluarnya, perkara yang membatalkan akidah, antaranya ialah menetapkan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia sifat mustahil? Mengatakan Allah Ta'ala itu berwarna. Allah Ta'ala itu warna putih, warna hitam. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala itu ada warna. Warna hitam, warna putih, warna hijau. Okay? Pegangan itu boleh menyebabkan jadi kafir. Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran,
laisa kamitslihi syai'. Allah Taala tidak sama dengan makhluk. Seperti bila kata Allah Taala itu warna putih, warna hitam, menetapkan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Taala. Ataupun dia kata Allah Taala itu duk rapat dengan alam, duk rapat dengan arah, sebagai contoh macam kita duk sela atas kursi ni, rapat gini. Maka pegangan sebegitu boleh menyebabkan jadi kafir, keluar daripada agama Islam, mengatakan Allah Taala duk rapat, duk sela lendik, sela duduk, sela macam kita ni duduk rapat, punggung dengan bumi dengan arah, itu menyebabkan keluar dari pegangan itu, keluar daripada agama Islam. Antaranya lagi ialah seperti orang itu sujud kepada makhluk seperti matahari. Kalau dia dipaksa sujud kepada matahari, tidak mengapa. Kalau dia kata seperti Muhammad, orang kafir dia suruh Muhammad sujud. Dia suruh Muhammad sujud kepada patung berhala. Kalau mu tak sujud, aku pacuh tekakmu, aku bunuhmu, aku tembakmu. Lalu Muhammad pun sujudlah kepada patung itu. Maka tidak mengapa, dipaksa. Kalau dia sengaja sujud kepada patung, sengaja sujud kepada matahari, barulah keluar daripada agama Islam. Kalau ada paksaan, dipaksa oleh orang dengan diugut, ugut dengan pesto, ugut dengan parang, tekak, suruh sujud, maka sujudlah dengan sebab dipaksa oleh orang, tak keluar daripada agama Islam. Sebab ada di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dia tenang, dia sujud tu kerana paksaan saja, bukan kan hati dia tenang dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau orang tak paksa, dia tak sujud. Sebab berlaku di zaman permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Ammar bin Yasir yang diseksa oleh Abu Jahal. Mana Ammar bin Yasir diletakkan di tengah panah. Di tengah panah. Lalu diletakkan batu, mata puak-puak Abu Jahal dan para pengikutnya ni meletakkan batu besar atas dada Ammar bin Yasir dan menyeksa Ammar bin Yasir. Selagi Ammar bin Yasir tidak keluar daripada agama Islam, tidak mengucapkan kalimah kufur, tidak menghina Nabi SAW, selagi itulah Abu Jahal menyeksanya. Lalu Abu Jahal kata, "Dok, aku tidak akan membiarkan kamu, aku tidak akan lock kamu, aku tidak akan lepaskan kamu malaikat mu menghina Muhammad. Kalau mu menghina Muhammad, mu puji berhala-ku, mu puji Tuhanku Allah Ta'ala Uzza, aku akan lepaskan kamu." Maka tak tahan sangat Ammar bin Yasir. Bila tak tahan sangat kena seksa di Abu Jahal ni, lalu Ammar bin Yasir mengucapkan kalimah kufur, menghina Nabi SAW dan memuji patung berhala yang disembah oleh puak kafir musyrikin. Lalu Abu Jahal melepaskan Ammar, dan Ammar pun pergi bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan menangis sebab dia mengucapkan kalimah kufur, menangis depan Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan, Nabi kata, bagaimana bila Ammar mengadu dia ni sembah, terpaksa mengutuk, mengkeji Nabi Muhammad, terpaksa puji berhala dia. Lalu Nabi tanya, bagaimana hatimu lagu mana? Lalu Ammar berkata, hatiku tenang dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi aku dipaksa, tak tahan dipaksa tu aku mengucapkan kalimah kufur. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ya Ammar, wahai Ammar, jika mereka seksa balik, jika mereka puak kafir ni mengulangi seksa-mu balik, lalu maka mu ulanglah balik kalimah kufur. Kalau dia seksa-mu, dia hukum mu ulang baliklah kalimah kufur. Tak apa mu ulang balik dalam keadaan terpaksa." Allah Ta'ala menurunkan ayat illa man ukriha, kita baca tadi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dalam keadaan beriman kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di antara perkara yang menyebabkan jadi kafir, keluarnya daripada agama Islam, ialah orang itu, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, mana antara perkara yang menyebabkan jadi kafir, mungkin boleh baca separuh je sebab 2-3 gelar. Antaranya ialah orang mencampur tohuk kertas tu yang tertulis ayat Al-Quranul Karim. Ada kertas rasa apa ya? Kertas tu ada tulis ayat Quran, dia kita tohuk dalam benda najis. Dia kita tohuk dalam atas apa? Menghina ayat Al-Quranul Karim. Artinya perbuatan itu boleh membatalkan akidah. Kalau kita jumpa ayat Al-Quran yang jatuh tengah jalan ke, kita ambil. Kalau kita nak bersipang, kita bakar. Tujuan apa nak bakar? Tujuan nak memelihara ayat Al-Quranul Karim daripada dipijak oleh orang. Bukan nak menghina, bukan bakar nak menghina, tapi bakar untuk memelihara ayat Al-Quranul Karim daripada dipijak oleh orang ramai. Ataupun bercampur ilmu, ilmu agama, ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, dia kita tahu dalam benda najis. Buat main-main dengan ilmu agama Islam. Maka perbuatan begini boleh menyebabkan rosak akidah. Nama yang tertulis nama Allah Ta'ala. Dalam kertas tu ada nama Allah, ada nama Nabi, ada nama malaikat. Dia ambil kertas tu, dia tahu lah tu siapa. Benda tu boleh merosakkan akidah berlaku. Antaranya lagi ialah benda yang dibilang keji oleh air mani, seperti air mani. Air mani tu kalau mengikut syariat Islam dalam hukum fiqh, air mani tu suci. Tapi air mani tu dianggap keji. Dianggap keji oleh orang. Dianggap keji oleh orang, dia ambil air mani tu, dia gelomor ke ayat Al-Quran ataupun inguh. Air mani ataupun inguh, dia gelomor ke ayat Al-Quran. Buat gitu, buat gelomor. Maka perbuatan itu tak boleh. Boleh menyebabkan rosak akidah, mempersendir-sendirkan ayat Al-Quran. Sebab benda tu, air mani dan air inguh ni, perkara yang orang anggap keji, orang anggap kotor. Benda yang orang anggap kotor tu dilomor ke ayat Al-Quran. Ini tidak dibolehkan. Boleh merosakkan akidah. Ataupun kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, orang ni yang syak, seperti dia kata lagi, au yashukka fin nubuwati nabiyyu ujmi'a 'alaiha, ataupun syak nabi yang diijma', mana nabi tu disebut di dalam Al-Quran, seperti Nabi Adam, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Lut dan nabi-nabi yang lain disebut di dalam Al-Quran. Dan ijma' ulama, sebulat suara ulama mengatakan bahawa ini adalah nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ada orang syak, Nabi Ibrahim ni nabi ke tak? Nabi Musa ni nabi ke tak? Nabi Adam ni nabi ke tak? Ke Nabi Adam ni bapa kepada orang dia bukan nabi, nak bapa kepada orang, syak gitu. Pada Nabi Adam ini adalah nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, disebut di dalam Al-Quran. Orang yang syak gitu, yang ragu-ragu bahawa Nabi Adam ni nabi ke tak, Nabi Musa ni nabi ke tak, syak begitu boleh menyebabkan rosak akidah. Sebab tertulis dah di dalam Al-Quran dan diijma', sebulat suara ulama mengatakan bahawa dia adalah nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Kalau orang syak Nabi Qadir tak apa. Sebab Nabi Qadir ada perselisihan di kalangan ulama. Adakah Nabi Qadir ini adalah wali ataupun Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu tak apa. Sebab ada perselisihan. Bukan ijma' ulama. Bukan sebulat suara ulama mengatakan Nabi Qadir adalah Nabi. Ada sebahagian kata Nabi, ada sebahagian ulama kata Nabi Qadir ni adalah wali. Tak apa syak gitu. Sebab bukan ijma' ulama. Ataupun syak dengan ayat, dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Seperti syak kitab Taurat. Kitab Taurat disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala wahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Tiba-tiba dia syak nak kitab Taurat ni kitab Allah Ta'ala ke tak, syak gitu. Ataupun kitab Zabur ni kitab Allah Ta'ala ke tak,
Kitab Zabur itu disebut di dalam Al-Quran, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, ataupun dia syok kepada kitab Injil. Kitab Injil Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Tiba-tiba dia syok dengan kitab Injil. Kata kitab Injil ni wahyu Allah Ta'ala kedok. Maka syok begitu boleh menyebabkan rosak akidah. Ataupun syok dengan suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim, lembaran kertas. Lembaran kertas yang tertulis, mana bukan kitab. Lembaran kecil, lembaran kertas yang tertulis wahyu Allah Ta'ala. Suhuf Ibrahim. Mana suhuf ini syok. Suhuf Ibrahim ni wahyu Allah Ta'ala kedok. Maka syok begitu boleh menyebabkan rosak akidah. Ataupun syok satu ayat daripada Al-Quranul Karim. Syok Alif Lam Mim ni ayat Quran kedok. Syok gitu boleh menyebabkan rosak akidah. Kalau syok basmalah. Basmalah dalam suratul Fatihah. Ada basmalah. Dukilah di kalangan ulama. Basmalah dalam surah Fatihah tu ayat termasuk dalam surah Fatihah kedok. Ada sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita mengatakan basmalah termasuk dalam surah Fatihah. Dalam mazhab lain, basmalah tidak termasuk dalam surah Fatihah. Maka tak apa syok. Tak apa syok gitu. Syok ayat basmalah Bismillahirrahmanirrahim termasuk tak dalam surah Fatihah. Tu tidak mengapa syok sebab ada perselisihan di kalangan ulama. Ataupun ada basmalah dalam surah, tak ingat, dalam surah yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Raja Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau syok ayat itu, kalau syok bismillahirrahmanirrahim yang menceritakan apa Nabi Sulaiman kirim surat kepada Raja Balqis, wasuk akidah sebab dalam ayat wa innahu min Sulaiman, sesungguhnya surah ini daripada Sulaiman. Allah Ta'ala kata wa innahu min Sulaiman wa innahu, dan sesungguhnya isi kandungan ayat ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini ayat Al-Quranul Karim, disebut di dalam Al-Quranul Karim. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim dalam ayat ni boleh menyebabkan rosak akidah sebab ada di dalam ayat Al-Quranul Karim. Kalau basmalah dalam surah Fatihah tu ada perselisihan di kalangan ulama. Di antara perkara yang menyebabkan rosak akidah lagi ialah Al-Imam Ibn Hajar mengatakan dia buat main-main. Dia kata manusia, Nabi ni bukan manusia, Nabi ni orang lah, Nabi ni bukan orang Arab, bukan manusia. Nabi bukan orang Arab. Nabi ni bukan orang Arab, Nabi ni orang lain, orang Amerika, orang Sudan. Dia buat main-main gitu. Perkataan gitu boleh merosakkan akidah. Sebab umum majoriti umat Islam mengatakan Nabi SAW adalah orang Arab bangsa Quraisy. Orang Arab bangsa Quraisy. Dan ada lagi mengatakan kalau orang mengatakan harus dibangkitkan Nabi selepas Nabi Muhammad SAW, perkataan gitu boleh merosakkan akidah. Sebab Nabi kata ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup nabi-nabi, tidak ada nabi selepasku. Tiba-tiba ada orang kata harus ada nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Perkataan begitu boleh merosakkan akidah. Tak boleh cakap begitu. Ataupun dia buat main-main. Dia buat, aku tak tahu Nabi ni dibangkitkan, dibangkitkan jadi Rasul Mekah ke Madinah. Dia main-main gitu. Kalau dia tak tahu sungguh tak apa. Kalau dia tak tahu sungguh tak apa. Benda-benda dia tak tahu tak apa. Ni dia buat main-main, aku tak tahu. Adakah Nabi Muhammad ni bangkit diutuskan menjadi Rasul Mekah ke kat tempat lain? Padahal majoriti umat Islam mengetahui bahawa Nabi diutuskan menjadi Rasul di Mekah. Tiba-tiba dia buat main-main gitu. Nabi utus Mekah ke Madinah, ke Sudan.
Dia main-main itu tidak boleh dibuat main-main. Ataupun di antara perkara yang merosakkan akidah, melaknat Nabi, menghina Nabi macam wala malanina, ada segelintir orang dia hina Nabi, dia melaknat Nabi, dia kata huduh kepada Nabi. Di antara perkara yang merosakkan akidah, boleh terkeluar daripada agama Islam. Menghina, mempersenda-sendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya lagi ialah Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan, ataupun orang buat main-main dengan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat main-main dengan suruhan Allah Ta'ala seperti, ataupun memperkecilkan suruhan Allah Ta'ala. Ataupun buat main-main dengan janji Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala menjanjikan syurga. Dia buat main-main dengan syurga. Dia kata, kalau Allah Ta'ala berikan kepada aku syurga, aku nak mau masuk syurga. Bawa main itu dengan janji Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala beri kepada aku syurga ni, aku nak mau masuk ke dalam syurga. Perkataan gitu, dia nak mempersenda-sendakan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh merosakkan akidah Allah, dia cakap gitu. Ataupun dia kata lagi, lau amarani bikaza lam af'alhu. Kataan gini, kalau Allah Ta'ala suruh aku, Allah Ta'ala suruh aku semayang, Allah Ta'ala suruh aku puasa, aku nak berpuasa, aku nak bersemayang. Dia kata begitu, terang-terang dia kata gitu. Pakai perkataan begitu boleh merosakkan akidah. Kalau nak berbuat jangan cakap begitu. Kalau perkataan gitu boleh merosakkan akidah. Nak berbuat dosa besar saja. Dosa besar tinggal semayang, dosa yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Tak puasa dosa besar, tak buat. Bila dia cakap gitu, lau amarani bikaza, kalau Allah Ta'ala suruh aku bergiat, Allah Ta'ala suruh aku puasa, suruh aku semayang, aku nak berbuat, aku nak bermayang. Maka perkataan gitu boleh merosakkan akidah. Ataupun dia kata lagi, lau ja'alal qiblata huna ma sallaitu ilaiha. Kalaulah Allah Ta'ala menjadikan kiblat kat Mekah, menghadap ke arah Kaabah Mekah tu, kalau Allah Ta'ala jadikan kiblat di sini, maksudnya menghadap sini pula, semayang menghadap ke arah Kaabah pucuk pula, maka jika aku nak memayang menghadap semayang menghadap ke arah sini, maka perkataan gitu boleh merosakkan akidah. Tak boleh cakap gitu. Dan kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kata lagi, lau aqazani bitarki shalah ma'abi minasyiddati wal maradi zalamani. Kalau Allah Ta'ala ambil salah juga aku ni dalam keadaan sakit, aku dalam keadaan dorok, dalam keadaan susah, kalau Allah Ta'ala ambil salah juga aku dengan dalam keadaan aku ni sakit, dalam keadaan aku susah, dan aku tinggal semayang. Kalau Allah Ta'ala ambil salah aku tinggal semayang dengan sebab aku sakit, dengan sebab aku susah, jika Tuhan menzalimiku, Tuhan buat ayatnya kepada aku, maka perkataan gitu boleh merosakkan akidah. Sebab semayang ni, kita sakit ke, kita dorok ke, kita letih, kena semayang juga. Kalau tak boleh semayang berdiri, kena semayang duduk. Kalau tak boleh semayang duduk, semayang bila bagi mengisyarat. Sebab semayang wajib, walaupun sakit, walaupun dorok, tak apa, kena semayang juga. Kalau cakap gini boleh merosakkan akidah. Dan ulama mengatakan lagi, Al-Imam Ibn Hajar mengatakan lagi di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, dia kata lagi, lau syahida indi malakun aw nabiyyun ma saddaqtu. Kalau hadir, kalau mari depan aku ni, depan mata kepala aku ni Nabi, mari depan mata aku malaikat, aku nak berbenar. Aku tidak mahu membenarkan Nabi itu. Aku tidak mahu beriman dengan Nabi yang mari depan mata aku tu. Maka perkataan-perkataan gitu boleh merosakkan akidah juga. Tak boleh cakap gitu. Ataupun dia kata, lau kana fulanan nabiyyan ma amantu bih. Kalau mamak tu, kalau dalah tu Nabi. Kalau mamak tu Nabi, aku nak beriman dengan mamak tu. Kalau mamak tu Nabi, aku nak beriman dengan mamak tu. Maka perkataan-perkataan gitu boleh
merosakkan akidah. Tak boleh cakap perkataan begitu. Ataupun orang suruh dia kerak kuku. Kerak kuku adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada saing dia, Muhammad, dia tegur kepada Ali. Kepada Ali, keraklah kukumu, kuku panjang. Kerak kuku ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali kata, aku nak berkerak kuku. Dia kata, aku nak berkerak kuku, tak apa. Tak apa, kata nak berkerak kuku, tak ada masalah. Tapi dia kata gini, aku tidak mahu kerak kuku walaupun kerak kuku itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi rosak akidah. Dia mempersenda-sendakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sunnah Nabi pun aku nak berkerak kuku. Kataan gitu boleh merosakkan akidah. Ataupun kata lagi, la haula wala, dia kata au qala la haula wala quwwata illa billah la tughni minal ju'. Dia mengatakan perkataan zikir la haula wala quwwata illa billah. La haula wala, tidak ada daya dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Yang maha kuatnya ialah Allah Ta'ala saja. Illa billah, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jika zikir la haula wala quwwata illa billah ni tidak boleh menolak daripada lapar. Lapar situlah mengucap kalimah la haula wala quwwata illa beribu kali pun lapar situ tak kenyang-kenyang pun. Jika begitu, perkataan-perkataan gitu boleh merosakkan akidah. Tak boleh buat main-main dengan perkataan gitu. Kata lagi ulama mengatakan, Al-Imam Ibn Hajar mengatakan lagi, kata muazzin, jika buat tu kabar ni bohong saja. Tu kabar jika buat hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan, marilah menuju kejayaan. Kejayaan apa yang aku boleh? Aku pergi sejid banyak kali, pergi sejid tiap-tiap hari 5 waktu. Tak boleh kejayaan pun miskin situlah. Kejayaan apa yang aku boleh? Bohong saja je tu kabar, kata marilah menuju kejayaan, marilah menuju kejayaan. Perkataan-perkataan kata tu kabar tu bohong saja boleh menyebabkan rosak akidah juga. Tak boleh kata begitu. Dan kata ulama lagi, orang Imam Ibn Hajar kata lagi, minum arak. Dia minum arak, dia baca bismillah. Dia baca bismillah, kemudian minum arak. Baca bismillah, dosa besar dah. Bismillah, kemudian togok arak 2 kali dosa besar. Kemudian yang menyebabkan jadi kafir, keluar daripada agama Islam, menyebabkan rosak akidah, dia baca bismillah, kemudian togok minum arak. Dia niat dalam hati nak mempersenda-sendakan hukum Allah Ta'ala mengharamkan arak itu. Itu menyebabkan rosak akidah lah. Dan niat dalam hati nak mempersenda-sendakan hukum Allah Ta'ala, nak mempermain-mainkan hukum Allah Ta'ala, akan menyebabkan rosak akidah. Kalau dia baca bismillah, kemudian togok minum arak, dosa besar saja. Dosa besar saja. Tidak terkeluar daripada agama Islam. Kalau ada niat dalam hati nak mempermain-mainkan hukum Allah Ta'ala, barulah jadi keluar, batal akidah, rosak akidah dia. Ataupun kata ulama Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dia kata, aku tak takut la aqaful qiyamah. Aku tak takut kiamat. Kiamat aku tak takut. Aku tak takut berlakunya hari kiamat. Istihza'an. Tujuan dia kata begitu kerana nak mempersenda-sendakan adanya hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan gitu tak boleh cakap juga, boleh merosakkan akidah juga, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ataupun dia kata lagi, qas'atu saridun khairun minal ilmi. Dia kata semakuk sup, semakuk nasi air lebih baik daripada ilmu agama. Benda aku makan sup kenyang lagi, lebih baik lagi daripada aku belajar ilmu agama, ilmu syariah, ilmu Quran. Semakuk sup lebih kenyang lagi. Aku togok sup kenyang lagi daripada aku belajar ilmu agama. Perkataan-perkataan gitu boleh menyebabkan rosak akidah. Menyebabkan rosak akidah juga, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ataupun dia kata lagi, au qala man istadda maraduhu au mata waladuhu in syi'ta tawaffani musliman au kafiran. Dia kata orang yang bersangatan sakit, orang yang sangat terlalu sakit dah. Orang yang terlalu sakit ni dia kata,
Ikut mu lah ya Allah, dia kata dalam keadaan dia sakit ni. Ikut mu lah ya Allah, mu nak matikan aku dalam keadaan Islam ke dalam keadaan kafir, ikut mu lah ya Allah. Dia kata gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan itu tak boleh juga. Kata ikut mu lah ya Allah, mu nak mati aku kafir ke Islam ke, ikut mu lah ya Allah. Padamu lah ya Allah. Perkataan itu tak boleh juga cakap. Boleh merosakkan akidah. Ataupun kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata gini kata Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, mu ambil anak aku, anak orang lain mu dah ambil. Anak orang lain, orang tu mu dah ambil, anak aku mu ambil. Mereka begitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan begitu boleh merosakkan akidah juga. Ataupun kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ibn Hajar kata, dia mengatakan ada ulama kata al-Yahudi khairun minal muslim. Dia mengatakan agama Yahudi lebih baik daripada orang Islam. Dia kata gitu. Padahal Allah Ta'ala mengatakan perkataan Yahudi lebih baik daripada Islam tu, perkataan gitu boleh merosakkan akidah. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Islam saja agama di sisi Allah Ta'ala. Agama yang lain daripada Islam tertolak, sesat masuk neraka, kekal di dalam neraka. Allah Ta'ala kata dah di dalam Al-Quran, wa man yabtaghi ghayral islami dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari ajaran yang lain daripada Islam, agama yang lain daripada Islam, Allah Ta'ala kata maka tidak diterima daripadanya, dan dia di hari akhirat kelak Allah Ta'ala kata termasuk di kalangan orang-orang yang rugi kekal dalam neraka. Dan begitu juga kata ulama mengatakan lagi, dia kata orang tengah bersing, Perdana Menteri sebagai contoh. Perdana Menteri bersing, Perdana Menteri kata alhamdulillah. Orang tepi Perdana Menteri seperti Muhammad kata yarhamkallah, moga-moga Allah Ta'ala merahmati. Tiba-tiba ada orang lain kata, Ali sebagai contoh, Ali kata, Muhammad jangan kata gitu, jangan kata yarhamkallah kepada Perdana Menteri ni. Dia kata gitu, la takul hakaza, jangan kata gitu. Ali niat dalam hati Perdana Menteri ni sudah kaya dah daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak payah katalah moga-moga Allah Ta'ala merahmati dia, sebab dia sudah kaya dah daripada rahmat Allah Ta'ala. Tidak berhajat dah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat perkataan mana dia niat dalam hati gitu boleh menyebabkan rosak kita. Jika boleh takut, jangan mau kata gitu, dan jangan dalam hati dia kata Perdana Menteri sudah tidak memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat begitu dan niat gitu, jika boleh jangan kata gitu, tak rosak dia akidah. Niat di dalam hati Perdana Menteri tidak memerlukan rahmat Allah Ta'ala dah. Tak berhajat dah dengan rahmat Allah Ta'ala. Kaya raya dah Perdana Menteri ni. Maka perkataan gitu, niat gitu boleh merosakkan akidah. Antaranya lagi ulama mengatakan, lagi antara perkara yang menyebabkan rosak akidah ialah aw annahu yarahu ayanan fid dunya. Dia mengatakan dia melihat Allah Ta'ala di atas dunia dengan mata kepala dia. Dia kata, aku tengok Allah Ta'ala dengan mata kepala aku atas dunia, dan aku dapat bercakap dengan Allah Ta'ala mulut ke mulut. Maka perkataan gitu boleh merosakkan akidah, keluar daripada agama Islam. Nabi Musa pun tak boleh lihat Allah Ta'ala. Nabi Musa pun Allah Ta'ala tak beri izin kepada Nabi Musa alaihi salam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Bani Israel nak lihat Allah Ta'ala. Suruh Nabi Musa minta ke Tuhan. Ada ayat dia, saya tak ingat, ada disebut di dalam Al-Quran, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa aqadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu, iaitu ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi, Bani Israel,
Ketika kamu berkata, Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah Subhanahu wa taala terang-terang depan mata kepala kami. Lalu mereka itu disambung. Allah Taala kata mereka itu disambung oleh peti. Allah Taala seksa dia dengan disambung oleh peti dengan kilat. Dalam keadaan apa? Wa antum tanzurun, dalam keadaan kamu menyaksikan. Tiba-tiba orang ni kata dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala depan mata dan dapat bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan-perkataan itu boleh merosakkan akidah, keluar daripada agama Islam. Ataupun dia kata lagi, aku ni diperguguk, mana Allah Ta'ala dah wajib dah ke atas aku sembahyang. Allah Ta'ala dah wajib pergugur kewajipan ke atas aku, kewajipan sembahyang ke atas aku. Allah Ta'ala dah wajib dah. Allah Ta'ala dah wajib dah ke atas aku puasa. Allah Ta'ala dah wajib dah ke atas aku haji pergi Mekah. Maka perkataan-perkataan gitu boleh merosakkan akidah, keluar daripada agama Islam. Tu di antara perkara-perkara yang menyebabkan jadi kafir, menyebabkan rosak akidah. Banyak lagi, antaranya mengingkari Abu Bakar sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Abu Bakar bukan sahabat Nabi, sedangkan di dalam Al-Quranul Karim Allah Taala mengatakan izhuma fil ghar, maknanya Abu Bakar ni menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi dan Abu Bakar sama-sama berhijrah ke Madinah. Abu Bakar yang menemani Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi Allah Ta'ala kata izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Semasa mereka berdua, iaitu Abu Bakar, Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, semasa mereka berdua berlindung di dalam gua, iz yaqulu li sahibihi, ketika dia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya iaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Itu jelas-jelas Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran bahawa Abu Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ada satu lagi, ataupun dia kata aku adalah Allah Ta'ala. Dia kata dia Allah Ta'ala walaupun dia dalam keadaan sendiri-gura, buat main-main, buat sendiri-sendiri, buat main gura, aku Allah Ta'ala dalam keadaan main gura. Maka perkataan gitu boleh merosakkan akidah juga. Saya rasa cukuplah sekadar pada malam. Banyak lagi ada dalam tengah jam. Kalau nak urang, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau ada salah dan silap ke, tersilap kata ke, minta maaf banyak-banyak. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.